أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang mana kita semua mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat berhimpun sama-sama di dalam majlis ilmu yang mulia ini, yang mana tuan-tuan, walaupun di dalam masjid ini mempunyai ruang-ruang kosong lagi yang boleh dipenuhi, akan tetapi secara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para malaikatnya untuk sama-sama mengerumuni tempat yang mulia ini. Bila mana Nabi bersabda, wa idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman syurga, farta'u, maka duduk dan ambillah manfaat. Dan sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, dan apakah itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, hilaquz zikri, yaitu halaqah zikir. Dan yang kita bersama pada malam ini adalah salah satu daripada halaqah zikir, yang mana kita sedang memperingati sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melalui 8 sehingga ke hari ke-8 Rabiul Awal, yang orang panggil sebagai Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya, dan bulan inilah yang menjadi bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana bulan Rabiul Awal ini pada asalnya, tuan-tuan, tidak ada kemuliaan pun di sisi manusia. Yang paling mulia di sisi orang Arab pada ketika dahulu adalah bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan haram, bulan Rajab, Zulhijjah. Tapi bila mana Rabiul Awal ini, bulan yang tidak ada apa-apa, tetapi Allah pilih Nabi itu dilahirkan pada bulan yang biasa, sehingga kan bulan yang biasa itu menjadi bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan sepakat para ulama mengatakan bulan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal dan 12 Rabiul Awal, yang disepakati oleh para ulama. Dan kita bila masuk bulan Rabiul Awal, ada banyak amalan-amalan yang kita boleh yang boleh kita amalkan, iaitu membaca sirah baginda Nabi SAW seperti mana kita pada malam ini. Dan juga kita juga akan menyambut yang disebut sebagai Maulidur Rasul ataupun Maulid Nabi dan sebagainya, yang bernama Maulud lah, apa, dan macam-macam nama. Dan perkara ini saya tulis satu risalah, tuan-tuan, berjumlah dalam 18 muka surat tahun 2021 ataupun 2022, saya lupa. Oleh kerana setiap kali bulan Rabiul Awal ada yang menentang kepada perayaan kita kepada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menentang.
mengatakan orang itu bid'ah, musyrik, dolalah dan sebagainya. Maka saya pun pergi merujuk semula, sedangkan perkara ini perkara yang sudah ma'ruf, sudah menjadi amalan berkurun-kurun lamanya. Kemudian saya pun buka semula kitab, mencari siapakah yang memulakan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin menukilkan di mana sejarah ini yang memulakan sambutan hari jadi ini adalah baginda Nabi sendiri. Siapa yang menyebutkan? Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang mengatakan, dalam kitabnya Al-Haul Al-Ihtifal bi Zikril Maulid Nabawi Syarif, beliau mengatakan orang yang pertama menyambut Maulid Nabi ini adalah Nabi sendiri, seperti mana diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi ditanya, kenapa baginda berpuasa di hari Isnin? Maka baginda menjawab, zakal yaum wulidtu fihi, oleh kerana itu adalah hari aku dilahirkan, hari Isnin. Nabi tu bukan macam kita tuan-tuan, yang mana kita tu bila birthday mesti makan di kedai mahal, mesti makan di restoran, mesti makan di sia di situ. Maka Nabi tu bila mana hari lahirnya, tanda syukurnya, makanya beribadah dengan berpuasa. Puasa, birthday puasa. Kalau tuan-tuan mau ikut sunnah Nabi, birthday puasa, jangan makan. Tapi si dapat, susah juga orang nak belanja makan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmatnya Allah, dengan nikmatnya Allah, maka dengan dua perkara tersebut falyafrahu, bergembiralah. Maka Nabi pun cara bergembira memang ada opposite dengan kita, ada bertentangan. Kerana baginda Nabi bila nyamuk bergembira hari lahirnya, maka Nabi berpuasa. Maka itulah yang menjadi nas sebenarnya, dalil kepada apa? Kepada sambutan yang kita buat. Sambutan yang kita buat itu untuk mengingati Nabi SAW, iaitu dengan bergembira dengan kelahiran Nabi. Tidak ada satu pun yang paling layak untuk kita gembira di dunia ini melainkan dengan rahmat dan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan sampai cahaya iman kepada kita. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan sampai ilmu kepada kita. Sebab ya kita perlu mensyukuri kepada Allah. Dan kita bila pula Maulid Nabi, ya, tanda kita apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tanya lagi, ya Nabi pula si sama pun dengan kita orang zaman kini tu. Maka kita menjawab, disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah dan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, ada mengatakan ada seorang yang bernama Syekh Umar bin Muhammad Al-Ma'la ataupun Al-Mala'. Itu seorang lelaki soleh yang masyhur. Beliau orang yang pertama buat sambutan Maulid, orang yang pertama. Ada yang mengatakan Syiah Fatimiyah dan sebagainya, tapi beliau ini orang yang pertama, lelaki soleh yang masyhur, Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala'. Dan dalam kitab Bidayah wan Nihayah mengatakan orang yang pertama memperkenalkan sambutan Maulid ini, tuan-tuan, adalah Sultan Muazzam Muzaffaruddin Abu Sa'id Al-Kubkuri bin Ali At-Turkmani, seorang penguasa Irbil, merangkap kepada mertua kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Disebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang beliau adalah orang yang pertama tahun 630 Hijrah. Tuan-tuan hitung pada zaman 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 tahun dah, tuan-tuan. Amalan Maulid ini telah diamalkan pada zaman dulu. Apa yang beliau buat? Beliau akan mengumpulkan para ulama, ahli hadis, ulama sufi dan masyarakat awam untuk sama-sama menghayati sirah kehidupan Nabi sehingga kelahiran Nabi, sehinggalah kewafatan Nabi, untuk menambahkan rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun tujuannya, asalnya tujuan Maulid ya, walaupun kalau kita anggap oh Nabi sih pernah polah, tapi perbuatan tersebut diamalkan pada zaman dahulu lagi.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam kitabnya Syiaru A'lam An-Nubala bahawasanya baginda Sultan Muzaffar itu adalah orang yang suka bersedekah kepada orang miskin dan sering menyatakan kepada rakyatnya. Dan ini ada banyak dalil-dalil tuan-tuan. Saya buka dalam masa 2 minggu saya kaji tuan-tuan, buka kitab cari dalil, dan saya jumpa satu lagi daripada Al-Imam Hafiz As-Sakhawi, seorang ulama, Imam Al-Hafiz As-Sakhawi. Beliau mengatakan dalam kitab fatwanya, perayaan Maulid ini sudah dimulai pada zaman salafus salih, kurun ketiga hijrah. Tapi cara perayaan mereka tidak seperti sekarang, berbeza. Berlaku inovasi kemungkinan. Mungkin zaman dulu mereka bila masuk bulan Rabiul Awal, mereka baca kitab, bercerita tentang kisah Nabi dan sebagainya. Dan sehingga kan di Madinah pun tuan-tuan ada rekod, yakni amalan Maulid di Madinah dulu pada zaman dahulu sebelum penguasa Mekah, kerajaan Uthmaniyah, masih diamalkan masih diamalkan perayaan Maulid. Dan perkara ini disebutkan oleh ulama nama Mulla Al-Aliqari. Mulla Al-Aliqari yang beliau sebut dalam kitabnya Maurid Ar-Rawi fi Maulid An-Nabawi. Jadi Syekh Mulla Al-Aliqari mengatakan dahulunya masyarakat Madinah Al-Munawwarah biasa mengadakan dan menghadiri pertemuan Maulid dengan sangat bersemangat dan ikhlas dalam kesempatan Maulid Asy-Syarif. Ini adalah amalan mereka. Dan rekod ini juga dikuatkan oleh seorang ulama lagi nama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan masyarakat Haramain Syarifain, mereka ini sentiasa teguh dalam merayakan perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan berubah bila mana penguasa Saud menguasai kota Mekah dan Madinah, maka perayaan tersebut dihalang. Cuma tahu kini tok lah tuan-tuan, dah mula longgar sedikit. Tuan-tuan Syekh Sudais dah mula baca bait-bait syair qasidah. Qasidah yang dibaca oleh Hasan bin Thabit kepada Nabi. Majmalu min kalam taraqattu aini. Dia baca qasidah ya. Waktu bulan masuk bulan Rabiul Awal dia baca qasidah ya. Maksudnya ia diperintahkan oleh kerajaan Saud. Sebab kerajaan Saud tu dan dah mula cenderung untuk ikut kepada majoriti umat Islam. Majoriti umat Islam semua merayakan Maulid tuan-tuan. Saudi je sih. Tapi kita tu dah mula menuju ke arah kesia, kerana dia tahu ia adalah salah satu daripada cara mereka. Dan kemudian kita dah tahu sejarah-sejarahnya dan kemudian diamalkan, maka buku Maulid pun banyak tuan-tuan. Seperti saya pernah sebut di situ, kitab Al-Barzanji, kitab Maulid Simtud Durar, Maulid Dia Ulame, Maulid Ad-Dibai, Budah Busiri dan macam-macam lagi maulid lah, yang dibacakan dan yang diamalkan oleh orang di masyarakat kita situ. Selalunya di Malaysia tuan-tuan mengamalkan Ad-Dibai, Burdah Busiri, Barzanji. Dia ulama itu baru, sebab dia ulama itu adalah karangan ulama baru, ulama seperti Habib Umar bin Hafiz. Yang lain tu sudah berkurun lama, beratus tahun dah umurnya. Makanya diamalkan di tanah air kita tu dah lama dah sebenarnya. Cuma nya pun amalannya semakin lama semakin hilang, dikikis oleh kemodenan lah, hilang. Dan akhirnya saya bahas dalam risalah saya, hukum pulang kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukumnya? Saya nukilkan pandangan dari seorang ulama mazhab Maliki, iaitu Syekh Ibrahim bin Shu'aib Al-Maliki Al-Makki, ulama mazhab Maliki di Mekah, yang dalam kitabnya yang berjudul Al-Hadyu Tam fi Mawarid Al-Maulid An-Nabi wa ma i'tiyad fihi min al-qiyam, yang beliau mengatakan bagi orang yang mendukung untuk sambutan Maulid ini, Maulid ini adalah satu perhimpunan atau perkumpulan umat Islam dengan membaca apa yang mudah daripada ayat Quran. Ini betul tuan-tuan. Awal-awal baca Quran dah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya awal dibaca ayat Quran. Kemudian dibaca riwayat hadis.
Kemudian dibacakan kisah-kisah Nabi yang berbentuk syair. Kemudian sehinggalah mereka berdiri pada saat wa waladat ummuhu maktunan, maka berdirilah semua orang bagi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan diulangi satu tarhib yang kita selalu dengar, tala'al badru alaina bin thaniyatil wada'. Maka mereka akan baca tarhib tersebut kerana menganggap bahawasanya bila mana kita berdiri, kita menghormati kepada Rasulullah. Kemudian bila selesai maulidnya, adanya jamuan makanan, orang dermawan beri makan dan sebagainya, sehingga semua orang dapat merasa keberkatan makanan tersebut. Maka sebelum makan juga ada dilaksanakan nasihat dan ceramah daripada ulama-ulama, dan akhirnya perkara ini dilihat perkara yang baik dan memberi manfaat kepada umat. Maka apakah salahnya lagi? Maka kita senang je kalau fatwa Mesir mengatakan al-wasail ta'khudhu ahkamul maqasid, yakni hukum perantara kepada tujuan adalah seperti hukum tujuan. Jadi kita meraihkan hari kelahiran Nabi kerana kita bergembira dan bersyukur. Kadang-kadang orang yang melarang maulid Nabi, tuan-tuan, bila birthday-nya sukanya dia pun sambut happy birthday to you, katanya. Sambutnya birthday je. Pasal bila saya cerita tentang hukum sambutan maulid, tuan-tuan, ada seorang orang tua di masjid daerah tanya soalan, "Ustaz, berkenaan dengan maulid Nabi tadi, apa hukum sebut birthday?" katanya. Terkejut saya. Saya cerita pasal maulid, tapi dia minta jawapan untuk birthday pula. Ya, apa hukum sambut birthday? Jadi saya kata hukum sambut birthday adalah harus, mubah. Saya ada masalah. Al-aslu fil asya'il ibahah. Setiap perkara, asal perkara itu adalah harus, hatta yadulla dalil ala tahrimihi, sehinggalah ada dalil datang untuk mengharamkannya. Cuma yang menjadi masalah, tuan-tuan, meniup lilin dekat hari lahir. Saya memang lakukan perkara tersebut bila mana bila dapat tahu bahawasanya amalan meniup lilin tersebut adalah amalan masyarakat kuno Yunani. Mereka ada kepercayaan bahawasanya perkara tersebut adalah ritual dewa Yunani. Kalau kita perasan, orang putih sebut apa? Make a wish. Buat apa wish bahasa Melayu? Penginginan lah. Apa yang terima kau? Mintalah, macam berdoa lah, minta doa. Maka perbuatan tersebutnya sama larangan Nabi sebut apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu samalah, dan dia jatuh haram. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan tidak haram kalau kita tidak beriktikad sedemikian. Contoh, tuan-tuan, contoh. Happy birthday to you, sebenarnya saya dah iktikad apa? Tuan-tuan hanya menganggap lilinnya sekadar lilin lah. Yang masalahnya bila kita sebut, okay, make a wish, katanya. Make a wish. Dia pun berdoa. Seolah-olahnya ikut kepada ajaran barat, Yunani zaman dulu, yang mana mereka mengatakan ada Tuhan yang akan memakbulkan doa mereka, Tuhan api ya. Kan kek mesti bulat. Ya, ada simbolik semua ya, tuan-tuan, dan dijadikan budaya orang barat, dan kita pun terambil budaya tersebut sehingga kita palah. Bila saya birthday, tuan-tuan, saya awal pada dengan family saya simok lilin. Jangan simok lilin. Cuma saya pegang pendapat simok lilin sebab takut jadi fitnah. Orang madah apa? Ustaz Pak Izzuan mungkin lilin juga. Kata, boleh lah tok, katanya. Sudah, saya juga dengar. Tapi memang ada beberapa ulama mengatakan boleh kalau lilin tanpa iktikad tersebut. Pakai lilin just tiup aja. Bukan kita mau berniat sesuatu. Yang menjadi masalah tadi, kita terlalu ikut budaya barat sampai menyebutkan make a wish. Make a wish, belum make a wish, doa aja. Doa selamat macam biasa, dan kita bersyukur pada Allah sebab kita masih dipanjangkan umur, khalas, itu dibenarkan, tidak ada masalah. Kalau menyambut birthday sendiri pun boleh, apatah lagi sambut birthday Nabi. Dia siap ulama mengatakan kita sambutlah birthday Nabi. Cuma janganlah kita orang olah kek pulang. Olah kek. Kita sambut birthday Nabi dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majlis ilmu, dengan mengadakan majlis maulid, bacaan maulid dan sebagainya. Supaya apa? Supaya hati kita bertambah cinta. Dalam
buku-buku maulid dia tuan-tuan, semuanya ada syair-syair yang berkah. Memang sangat berkah. Kata guru saya, Syekh Salahuddin Al-Azra'i, beliau berkata, kalau siapa baca Burdah Al-Busiri tuan-tuan, Burdah Al-Busiri, dia akan menambahkan kecahaya keimanan seseorang. Kerana dalam Burdah Al-Busiri itu pun bahasanya sangat-sangat indah. Sehingga akan bekas mufti ataupun bekas Syekhul Azhar, Syekhul Azhar tu gelaran besar tuan-tuan. Di antara syekh-syekh semua 10,000 syekh, ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Baijuri. Al-Imam Al-Baijuri tu tuan-tuan, nya pergi ambil buku Burdah Busiri, disyarahnya makna-makna setiap bait tersebut. Dan Burdah Busiri juga ada sejarahnya, iaitu nama pengarangnya Busiri, ya, Al-Imam Al-Busiri. Beliau tu seorang yang lumpuh, tapi oleh kerananya ahli dalam ilmu bahasa Arab, yang mengarang syair untuk Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya, ni pun syairnya. Saya lupalah nya syairnya banyak. Ada 10 fasal. Jadi nya karang 10 fasal tuan-tuan. Nya pun tidur. Bila nya tidur tuan-tuan, tiba-tiba nya mimpi Rasulullah datang dan memberikannya burdah yang lebih kurang macam tu tuan-tuan, warna hijau. Dan Nabi memakaikannya dengan burdah hijau. Kemudian nya tersedar daripada mimpinya, nya nanggap burdah hijau yang ada ketika nya sedar. Ada. Kemudian nya pun cuba berdiri dan akhirnya nya dia dapat berdiri. Dengan asbab yang mencintai Nabi, nya tulis syair, nya jumpa mimpi Nabi, dan dengan hadiah burdah beliau sembuh daripada lumpuhnya. Cerita Tok Mutawatir tuan-tuan masuk dalam kitab banyak. Ulama-ulama meriwayatkan kisah tu. Bukan saya polah-polah, tu memang ada dalam kitab sejarah Al-Imam Al-Busiri. Dan sehingga burdah Imam Busiri tu berkah tuan-tuan, dibaca di seluruh dunia. Tuan-tuan pergi Indonesia, ada baca Burdah Busiri. Tuan-tuan pergi ke Morocco, dibaca Burdah Al-Busiri. Tuan-tuan pergi di mana-mana, dibaca. Disialah menunjuk apa? Menunjukkan keberkatan daripada tulisan tangan Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Beliau tinggal di Mesir. Maka kalau kita membaca sendiri memang lemah lah tuan-tuan. Hatta saya sendiri pun nak membaca Burdah Busiri pun lemah. Sebabnya kadang baca-baca timbul rasa malal. Yang seronoknya kalau kita baca rami-rami dan kita bolah dengan lagu. Ini ada banyak lagunya. Kalau saya baca di Yaman, setiap hari Jumaat dibaca. Di Jumaat dibaca Burdah Busiri, dan insya-Allah dengan Burdah Busiri kita ikhlas baca. Kalau kita faham lagi, dalamnya ada syair yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yalah mukadimah saya malam tu lah panjang sikit. Belum masuk kitab lagi tuan-tuan. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perbanyakkanlah kita cara-cara kita untuk sampai kepada mahabbah Nabi ini banyak. Tidak semestinya hanya sambutan Maulid. Dengan tuan-tuan mengamalkan sunnah, man ahya sunnati faqad ahyani, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, sesungguhnya dia telah menghidupkan diriku dalam kehidupannya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah telah menyayangi aku. Ya, Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan nak hidupkan sunnah Nabi pun dikira. Kalau tuan-tuan mengamalkan sunnah Nabi, diampunkan dosa, diangkatkan darajat. Maka buatlah apa yang kita mampu, dan insya-Allah dengan kelebihan tersebut kita akan dapat merasai bertambahnya keimanan kita. Ini tuan-tuan, kita dah sampai pada sirah Nabi dan masuk kepada hijrah pertama umat Islam. Selalu orang salah faham hijrah pertama umat Islam Madinah. Bila hijrah umat Islam Madinah, semuanya silap faham. Hijrah pertama umat Islam adalah di Habsyah. Di Habsyah. Kerana apa? Kerana banyaknya penindasan yang berlaku kepada umat Islam ketika itu. Jadi saya ringkaskan cerita dalam kitab Rahib Maktum panjang, dan dalam kitab Fiqhus Sirah pun panjang juga. Jadi dalam buku saya yang disebutkan
hijrah ke Habsyah kerana apa? Kerana ada satu ketika orang-orang kaum musyrikin Mekah, tuan-tuan, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib. Berjumpa, berbincang. Kerana ada beberapa orang-orang pembesar Quraisy tu tidak berani dengan Nabi. Sebab apa? Nabi ada kedudukan yang mulia. Nabi adalah orang yang berketurunan mulia. Mereka si bingung dengan siapa? Dengan orang-orang hamba tu. Hamba-hamba tu tidak boleh settle macam ni aja. Tapi masalahnya dengan Nabi. Nabi adalah orang yang ada kedudukan mulia. Jadi mereka minta izin dengan Abu Talib dulu. Wahai Abu Talib, macam ni kita nak bolah dengan anak buah kau ya. Maka Abu Talib yang mana? Aku tetap akan lindung. Walaupun anak buah aku macam ni, aku tetap lindungnya. Tapi orang yang dahulu, maksudnya mendahului semua pembesar Quraisy, tuan-tuan, Abu Lahab. Abu Lahab tahu ya anak buahnya pun. Abu Lahab tahu ya anak buahnya. Maka apa Abu Lahab buat? Abu Lahab yang pertama-tamanya, bila mana setelah di Bukit Safa, tuan-tuan, yang Nabi beri ceramah dengan sidak ahli keluarganya, maka seterusnya Abu Lahab buat apa? Abu Lahab telah menceraikan anaknya Utbah dengan Utaibah ya, yang kahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Diceraikan dulu. Padahal berkazan. Maka tadi diceraikan kerana apa? Kerana menunjukkan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Protes. Ya, salah satu di antaranya. Dan Abu Jahal dan isterinya. Siapa nama isterinya tu? Isterinya adalah antara orang yang kuat. Kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Nabi. Kalau kita baca sebelum peristiwa hijrah, tuan-tuan, banyak Nabi kena. Bila Abu Lahab dah mula menghina Nabi, dah mula penindasan kepada Nabi, maka orang-orang lain pun ikut. Orang-orang lain pun mula ikut. Mereka mula ikut kerana apa? Kerana Abu Lahab yang mulakan. Sehingga kan isteri Abu Lahab, tuan-tuan, yang meletakkan duri di rumah Nabi sebelum Nabi nak pulang rumah. Maka bila Nabi nak pulang rumah, luka kaki Nabi. Dan kemudian bila Nabi salat, mereka letakkan najis di tempat sujud. Sehingga kan Nabi tu rasa sedihnya kerana apa? Kerana mereka tu telah menghinanya. Dan ada satu ketika isteri Abu Lahab yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, yang mana memang orang yang mulutnya sangat kasar, tuan-tuan. Mulut yang kesat, suka menghina. Ada satu hari turun ayat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Surah yang turun, tuan-tuan, kan surah yang menghina kepada Abu Lahab. Dan disebutkan tentang isterinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab iaitu pemunggah kayu api. Dipanggilkan isteri. Dan isterinya Abu Lahab itu adalah seperti pemunggah kayu api. Maka bila surah ya tersebar, tuan-tuan, Al-Quran untuk bahasanya indah. Maka tadi nya pun geram. Apa pula isteri Abu Lahab tadi nya cari Nabi. Kemudian dia tahu, isteri Abu Lahab tahu yang Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan Abu Bakar. Kemudian bila dia nak pergi, dia gumpul batu penuh tangannya, tuan-tuan. Dia pergi ke sini tempat yang Nabi dengan Abu Bakar duduk. Makanya pun sedia menikam batu ke arah Nabi Muhammad. Tapi dengan kuasa Allah, Allah tarik penglihatannya. Bila dia pergi ke tempatnya, Nabi tidak kelihatan. Yang nampak hanya Abu Bakar. Sehingga kan dia mengatakan, Aina sahibuka ya Abu Bakri? Di mana sahabat engkau wahai Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar diam je. Kemudian dia mengatakan, aku mendapat berita bahawa dia menghinaku. Demi Allah, jika aku berjumpa dengannya, aku akan baling batu ini ke mulutnya, katanya. Beraninya Siti Arwah tu, bini Abu Lahab. Ketahuilah demi Allah, aku juga seorang penyair. Dia nak kata Nabi penyair. Sampai dia keluarkan syairnya. Dalam bahasa Arab, syairnya lebih kurang ada dalam kitab yang menyebutkan tentang syairnya, orang yang tercela kami mengingkarinya, suruhannya kami tolak dan agamanya kami benci. Muzammaman asaina wa amruhu abina
wa dinuhu qalina. Tuan-tuan nampak dia pun cara bahasanya. Kalau saya baca Melayu memang saya nampak. Yang nak ikut Quran. Quran tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan bunyi ba kan. Jadi dia mengikut muzammaman asaina wa amruhu abina wa dinuhu qalina. Buruk si tuan-tuan. Buruk si sama ke tak Quran. Yang nak katanya boleh lawan Quran Nabi tadi. Yang surah surah Al-Lahab yang boleh lawan. Kalau tuan-tuan dengar je, kacak ke bunyinya. Muzammaman asina wa amruhu abina wa dinuhu qalina. Kan biasa aja kita biasa tu. Si sama dengan surah yang Nabi baca ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zat lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maka semuanya ada huruf qalqalah di situ. Indahnya Al-Quran tadi tuan-tuan. Indah. Jadinya nak coba nak lawan tadi. Jadi bila langgan Nabi si nampaknya pun pulanglah arwah dari bini Abu Lahab. Maka Abu Bakar tanya dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, nya si nampakkah kau sebelah aku?" Maka Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menarik pandangannya sehingga si nampak aku." Satu Allah nak lindung sebenarnya, Allah nak lindung. Maka ya di antara perkara-perkara yang Nabi terima sehingga mau diseksa. Hatta Nabi pun tuan-tuan, Nabi pun dah kena dengan seteruk-teruk ya, apatah lagi kepada hamba-hamba yang masuk Islam yang lemah-lemah. Ada satu ketika Nabi dah marah tu. Untuk Nabi marah benar tuan-tuan. Ketika mana Nabi bersolat di Kaabah dan kemudian bila Nabi solat sujud di Kaabah tu, ada seorang lelaki bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid tu dicabar oleh orang untuk letakkan najis unta, perut unta ya, di leher Nabi. Maka Uqbah tu memangnya benci dengan Nabi. Dia benci dengan Rasulullah. Makanya pergi waktu Nabi sujud diingkahnya. Dan Nabi si angkat tuan-tuan kerana kotoran. Maka situ dalil sebenarnya, ada ulama mengeluarkan dalil kalau kita kena najis si batal solat. Dan ada dalam beberapa keadaan Nabi mengatakan kalau kita terkena najis batal solat. Tentu mungkin kerana hukum belum kuat lagi. Jadi Nabi SAW tetap sujud. Sehinggalah Fatimah datang tuan-tuan. Fatimah mengangkat najis tersebut, barulah Rasulullah angkat dan memberi salam. Kemudian Nabi angkat palak tuan-tuan, yang angkat tangannya, yang berdoa, "Ya Allah, berilah hukuman kepada Abu Jahal, kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Hukum mereka semua ya Allah." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Wallahi, aku melihat mereka nama-nama yang Nabi sebut mati di perang Badar. Dan mereka semua ini ditanam di telaga Badar," kata Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Allah telah menghukum mereka. Dan Nabi pun kena seperti itu tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan. Apatah lagi Bilal bin Rabah, Sayyidina Uthman pun sama kena marah oleh bapa saudaranya Ibnu Mus'ab bin Umair, anak orang kaya, menjadi miskin kerana memeluk Islam. Sebab ialah Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Habsyah. Sewaktu Rasulullah melihat apa perkara yang menimpa kepada sahabat-sahabatnya, siksaan daripada kaum musyrikin, maka Rasulullah pun mengisyaratkan kepada mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Karena kata Nabi SAW tadi, sesungguhnya di negeri Habsyah itu ada seorang raja, Raja An-Najashi, namanya Al-Asimah ataupun Asamah An-Najashi. Seorang raja yang beragama Nasrani dan orang yang sangat adil dan baik. Bilanya baik, maka nya akan jujur dan beradab dan akan berlaku adil terhadap semua orang. Maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka untuk pergi berhijrah. Dan orang yang pergi berhijrah ya ada 12 orang. Yang 12 orang lelaki dan 4 perempuan. Salah, 12 orang lelaki, jadi ada 18 orang lah. 17 orang. Ada yang mengatakan 18 orang. Dan yang pergi adalah Uthman bin Affan,
Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Maz'un dengan Abdullah bin Mas'ud. Maka mereka ini disuruh untuk pergi keluar daripada kota Mekah. Mereka keluar daripada kota Mekah secara senyap dan sembunyi pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian. 5 tahun lepas kenabian Nabi, maka waktu yang sudah terlalu parah ujian yang ditimpa oleh mereka, maka Nabi kata, jadi ukhruju, keluarlah kalian, pergi ke negara Habsyah. Jadi Nabi jadi kata, Nabi sihat, Nabi di situ, yang penting kita orang selamat. Nabi masih bersabar lagi. Dan kemudian setelah mereka sampai di Habsyah, mereka hidup dalam keadaan tenang dan disambut baik oleh Raja An-Najasyi. Dan pada ketika tersebut juga ada 2 orang yang hebat, dan yang digeruni oleh orang masuk Islam. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Yang kedua adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Mereka berdua untuk masuk Islam lah. Kelak kita akan cerita sedikit tentang macam ni Hamzah masuk Islam dan macam ni Umar masuk Islam. Dan setelah mereka berdua masuk Islam, maka semakin kukuh dan kuatnya umat Islam selepasnya. Dan Allah memuliakan Islam ini dengan 2 orang yang kuat. Kalau kita lihat hikmah ya tuan-tuan, Islam tu yang memerlukan orang yang kaya dan orang yang kuat dan berani. Kalau orang yang kaya aja tapi si berani, si guna juga. Tapi yang perlukan orang yang berani. Contohnya orang seperti Uthman bin Affan pun diperlukan. Orang seperti Abdul Rahman bin Auf diperlukan untuk dana. Tapi orang seperti Umar dan juga Hamzah sangat diperlukan, kerana mereka adalah orang yang berani ke depan dan tidak gentar dan tidak takut. Malahan orang takut tidak. Sayyidina Umar kalau jalan lalu sikit lorong tuan-tuan, setan takut jalan. Kerana apa? Kerana teguhnya keimanan beliau. Kalau kita tu masuk lorong, kita takut hantu. Padahal tadi hantu yang makhluk Allah, kita pula takut dengan hantu. Maka terbalik. Maka kukuhkanlah iman kita dan kita akan semakin kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hijrah yang kedua berlaku kerana ada satu penipuan. Kalau dalam kitab sirah yang lain ada menceritakan ada berlaku penipuan kepada umat Islam yang berada di kota Habsyah, di mana mereka telah diceritakan oleh bahwasanya Islam telah menguasai kota Mekah, dan mereka pun pulang dan ditangkap oleh kaum musyrikin Mekah. Dan berlakulah hijrah yang kedua ke Habsyah lagi kelak. Maka ya kita akan sambung pada minggu hadapan tentang kisah Nabi SAW. Tapi ala kulli hal, dalam kisah Nabi itu kita boleh lihat yang pun hikmahnya adalah kita kena sedar bahawasanya ujian Nabi lebih berat daripada kita. Ujian Nabi SAW sehingga dihina, dicaci, malah bukan hanya dicaci tapi disakiti tuan-tuan. Tapi Nabi tetap bersabar. Nabi tetap mengetahui bahawasanya setiap perkara itu adalah ujian. Ujian bagi seorang yang bernama Nabi, seorang yang membawa risalah kenabian, maka mereka akan menghadapi ujian yang paling berat daripada manusia-manusia yang lain. Kita rasa ujian kita berat, tapi ujian Nabi lebih berat daripada ujian kita. Jadi insya-Allah moga-moga cerita Rasulullah ini menjadi teladan bagi kita semua. Dan saya harap pada bulan Rabiul Awal tu kita semua lebih bersemangat untuk membaca sirah Nabi. Sebab bila kita membaca sirah Nabi SAW, yang pertama cinta kita kepada Nabi bertambah, dan kita melihat bahawasanya Rasulullah lah orang yang qudwatun hasanah, contoh yang terbaik. Dan di dalam qudwah hasanah juga kita dapat melihat betapa sabarnya Rasulullah dan betapa Rasulullah ini cara baginda mendidik, cara baginda membawa Islam tersebut. Dan akhirnya kita semua dapat merasai 2 nikmat yang paling agung, nikmat iman dan juga Islam. Nikmat iman dan Islam ini nikmat yang Allah beri. Dan salah satu perkara yang kita perlu hargai adalah ibadah ya tuan-tuan. Ibadah kepada Allah tu bukan kita dapat nak paksa dengan kekuatan kita semata-mata. Kerana kalau tuan-tuan tahu,
Kita tanya diri kita tuan-tuan, kenapa kita sebut dalam kalimah azan kita jawab hayya 'alas salah, hayya al falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Cuba tanya, apa hal kita jawab macam ni? Ulama menjawab, yang pertama kita menjawab perkataan la haula wala quwata illa billah kerana ikut kepada sunnah Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang mana Nabi menjawab sedemikian. Dan ulama juga menjawab bahawasanya bila kita sebut hayya 'alas salah, mari kita menunaikan salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan. Dua perkara tersebut, salat yakni ibadah dan kejayaan, kita sebut la haula wala, tidak ada daya upaya kita dan melainkan kekuatan, quwwata illa billah, melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita beribadah tuan-tuan bergantung dengan izin Allah dan bergantung dengan kekuatan yang Allah beri. Bukan maksudnya kita sendiri. Oleh kerana itulah ada orang yang beribadah tuan-tuan, bila mereka beribadah mereka sombong dan merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut akan memakan dirinya balik dan Allah akan tarik nikmat tersebut sehingga akan nyasi dapat beribadah. Sebab ialah pentingnya kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau tanpa kekuatan daripada Allah tidak akan sampai kita semua ke masjid. Maka sebenarnya kita sebut la haula wala quwata illa billah. Bila sebut hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Kita sebut sedemikian kerana kita meyakini tidak ada daya upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita dan yang mengizinkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu hadapan, sambung pada bab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa dan silap bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.